sejarah dunia, iaitu lagu Bangau Oh Bangau. Menarik kan, sebab Bangau Oh Bangau dia memang lagu yang sangat popular lah dalam masyarakat kita. Tapi sekarang ada satu versi saja yang paling popular dan paling menang lah antara semua versi yang lain, iaitu versi ni. Bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak Ini kurus? benda yang paling indah pernah berlaku dalam sejarah negara Malaysia. Okey, nak cakap apa ni? Sebenarnya Bangau Oh Bangau ni adalah satu lagu yang orang kata dia nak bagi pengajaran bahawa kita boleh nak salahkan sesuatu tu tanpa penghujung. Kita boleh salahkan dia boleh salahkan orang lain boleh salahkan orang lain ni dan akan berterusan. Jadi kalau kita salah menyalahkan seseorang, sampai bila pun kita tak akan dapat berjaya lah dan tak akan dapat menyelesaikan masalah. Tapi ada satu lagi sisi pengajaran lain yang sangat-sangat menarik, iaitu lagu Bangau Oh Bangau ni dia adalah lagu yang paling dekat bermain dengan konsep sebab dan akibat, cause and effect. Jadi ini disebabkan oleh ini, yang disebabkan oleh ini, yang disebabkan oleh ini, yang disebabkan oleh ini, sampailah sepanjang mungkin lah kot. Dan dalam video tu saya ceritalah dia macam domino yang jatuh. Tapi sebelum domino tu jatuh, ada domino lain kat belakang dia yang jatuh dulu disebabkan dia, domino dekat belakang dia jatuh. Jadi di mana pengakhiran domino? Jadi saya pun terfikirlah, lagu Bangau Oh Bangau ni sejauh mana kita boleh panjangkan dia. Jadi secara tradisionalnya dia berakhir kat sini lah. Dekat ular kata, ini memang makanan aku. Tapi boleh tak kita panjangkan lagi sepanjang-panjangnya? Jadi saya pun buatlah satu pertandingan, iaitu pertandingan mini giveaway jugalah. Pertandingan dia senang je, sambungkan lagu Bangau Oh Bangau yang paling panjang, dia dapat RM100 macam tu lah. Tapi dengan syarat sambung tu mesti kena logik lah. Kalau kau pergi sambung bahasa Alien, tak menang, aku blok lagi. Dan ada banyak lah entry-entry menarik yang orang hantar. Makanan oh makanan, kenapa kau tak jadi mangsa? Macam mana aku tak mangsakan? Dah rantaian makanan, dah rantaian makanan. Rantaian membebankan hidup kita selama ini. Katakanlah rindumu. Ini bukan lagu. Makanan oh makanan, kenapa mahal sangat? Macam mana aku tak mahal? Harga minyak naik. Minyak oh minyak, kenapa engkau naik? Macam mana aku tak naik? Kereta banyak sangat. Lepas tu dia pergi sambung lah, kenapa tak ada duit? Sebab kena buang kerja. Sebab apa kena buang kerja? Sebab office tak buka, sebab PKP. Lepas tu siap kata tak dapat vaksin. Kreatif gila. Tapi entry yang ni menarik juga. Ular oh ular, kenapa nak makan katak? Kalau aku tak makan, nanti aku pupus. Nanti aku pupus. Ular oh ular, apa jadi kalau kau pupus? Kalau aku pupus, tikus makin banyak. Tikus makin banyak. Oh, kreatif. Dia masuk dekat rantaian makanan. Bila tikus makin banyak, padi rosak. Bila padi rosak, beras tak ada. Bila beras tak ada, petani tak jadi makan nasi. Bijak. Dan dia ni bagi pengajaran yang sangat penting. Yang penting perempuan tak pernah salah. No comment. Salah merujuk kepada perkara di atas disertakan lirik lagu Bangau Oh Bangau yang telah dikemas kini. Silakan menyanyi dengan penuh rasa gembira dan... Okey semua. Cikgu rasa dah cukup ramai dah orang masuk dalam kelas. Suara cikgu dengar? Tadi Dengar. Mariza, selamat datang. Sain, Faik, Kaula ke Hafia, lupa lah kami. Mukris. Nurul Rasinah Arbi. Nama kita siapa? Mukris. Chris. Okey. Jom kita tengok peristiwa hijrah Nabi Muhammad kota Mekah ke kota Madinah. Okey. Mau dua-dua cikgu. Kamu ingat tak peristiwa hijrah ke apa panggil? Peristiwa hijrah ke negeri yang bernama Habsyah yang diruling yang diketuai yang di apa panggil yang diperintah oleh Raja Najasyi yang beragama Nasrani, yakni Kristian, tetapi sifat dia yang sangat adil dan juga pertama adil
adil. Yang kedua, baiklah. Yang telah menjayakan hijrah yang pertama umat Islam daripada Mekah ke Habsyah. Itu yang pertama. Tapi yang ada yang kedua. Yang kedua ni dia pergi mana? Dia pergi ke Madinah, iaitu kota Yathrib. Nama dolok Yathrib. Kini tu orang Tegahnya Madinah. Dah dengar sih perkataan Madinah? Pernah Mazin? Geleng kepala singlah. Angguk kalau pernah. Cemialah. Selalunya kalau mak ayah kamu pergi ke umrah ke, contoh kalau pergi macam cikgu tunjuk full screen cikgu. Okey ya. Contohnya kalau ibadah haji. Di sini Mekah. Sorry. Yang tempat-tempat ni adalah Mekah. Kita tak sembah kotak ni tapi kita sembah, kita jadi Kaabah ini hanyalah sebagai kiblat untuk umat Islam. Dan juga yang kita sembah adalah Allah Subhanahu Taala, bukannya batu, bukannya kotak. Ini hanyalah sebagai kiblat supaya untuk rujukan kita mana kita nak mengarah kepada siapa, mengarah kepada apa. Selamat datang Firas Darwi, selamat datang. Jadi sebelum kita mulakan, hari ini kita akan tengok sedikit tayangan tentang hijrah. Okey. Cikgu akan share YouTube peristiwa hijrah. Satu. If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix. Saya ingin nanya satu pertanyaan. Ya. Sila. Bahal sidak Nabi Muhammad selalu pergi ke Madinah. Selalu. Dia macam ni. Pada waktu Nabi Muhammad 40 tahun, kan dia berjumpa dengan malaikat Jibril kan. Dia duduk dalam gua. Sebab apa dia pergi gua? Sebab dia tak rasa sedap hati. Dia tak rasa nyasik nyaman nyawa bila dia tangga masyarakat jahiliah Quraisy yang minum arak, apa lagi yang inilah menggunakan minum arak, bunuh anak perempuan, banyak berjudi, minum arak, banyak perkara-perkara yang teruk lah yang dilakukan. Dan Nabi Muhammad rasa senang hati sebab ianya pergi ke gua Hira untuk menenangkan dirinya, untuk mengasingkan diri. Kayaknya jumpa dengan malaikat Jibril yang peluknya dan suruhnya bacalah. Nah, kita tidak tahu peristiwa tu. Apa halnya selalu pergi ke Madinah? Sebenarnya kalau kamu nak tanya Nabi Muhammad ni suka kota yang mana? Nabi Muhammad lebih sayang kepada kota Mekah. Lebih sayang pada kota Mekah. Nakkah tidak orang Quraisy dengan orang kafir yang berada di kota Mekah tu suka menyeksa terutamanya golongan miskin dan golongan hamba orang Islam. Sebab itu dipalu, ditukuk dan sebagainya. Jadi sebab ialah berlaku hijrah yang pertama ke Habsyah. Tetapi apabila seksaan ini berlaku begitu teruk, sangat teruk, terpaksa tidak pergi ke kota Madinah. Disebabkan perjanjian Hudaybiyah pertama dan perjanjian Hudaybiyah kedua. Perjanjian ini adalah apabila orang daripada Madinah tu yang datang ke Mekah untuk pola ibadah haji waktu berhala lah, masih sesat lagi. Bila mereka ni datang ke Kaabah, Nabi Muhammad apa yang dia buat? Setiap kumpulan yang nak masuk, sebelum mereka masuk ke Mekah, nya akan dakwah dulu, nya akan padah Allah ya siapa, yang kepada Islam, yang kepada tentang semua perkara, nya akan berdakwah. Jadi ada sekumpulan daripada Yathrib tu, yakni Madinah lah, selepasnya ditukar jadi Madinah. Sidak pun tertarik dengan apa yang Rasulullah kepada, nya pun masuk Islam. Kayak perjanjian kedua ada ramai yang masuk Islam. Dan dihantar beberapa orang, contohnya kita hantar Nabi Muhammad hantar seorang dua wakil ke Madinah untuk sebarkan lagi dakwah di Madinah. Jadi bila situasi menjadi terlalu teruk di Mekah ya, semua pergi ke Madinah. Tapi mereka sangat sayang pada Mekah lah. Jadi kita punya soalan apa hal Nabi suka pergi ke Madinah? Nah, Madinah itu adalah
tertubuhnya negara Islam yang pertama, negara Islam Islam yang selepas Nabi Muhammad lah, umat Nabi Muhammad. Sebab waktu di Mekah mereka masih lagi hanyalah rakyat biasa, mereka hanyalah golongan yang tertindas. Tapi bila mereka ke Madinah, Nabi Muhammad diangkat sebagai ketua, ataupun bahasa kita kini tu sebagai Malaysia tu Perdana Menteri ataupun Sultan lah lebih kurang. Nya lah ketua. Okey, jom kita tengok tayangan sekejap. Saya rasa suara dampaknya buruk sikit. Geram aku tengok mereka sembayang dan bergerak bebas. Sabar Abu Jahal. Okey, kamu nak kena faham pada waktu itu Kaabah tu memang tempat beribadah, tapi ada yang beribadah kepada berhala sekali dengan Kaabah tu. Tapi itu yang golongan Quraisy buat lah, yang sembah berhala sekali. Tok salah. Tapi umat Islam nya mau sembah Kaabah sebab ia memang adalah yang dicipta oleh Nabi Adam, diturunkan dan dibangunkan kembali oleh Nabi Ibrahim sampailah Nabi Muhammad. Kalau mata pedang tak berguna, kita gunakan kata-kata nista. Penyajak kita. Mereka menghasut orang menentang Muhammad sekarang ni. Hinggakan Abu Lahab tak hadapi masalah. Hati-hati rakan-rakan dari jauh. Anak saudaraku di sana ada revolusi dalam hatinya. Dia kata dia seorang nabi, tapi sebenarnya dia mahu jadikan dirinya raja dalam kalangan kita semua. Ya, buat dia menderita. Bila Muhammad kata cara kita menipu, bila dia kata Tuhan kita hanyalah sebuah patung batu, ia bukan saja mencemoh kamu, malah juga nenek moyang kamu. Katanya mereka kejam dan bodoh. Patutkah kita bersabar? Okey, jadi kamu kena faham cara-cara pembesar-pembesar Quraisy untuk menaikkan rasa benci masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah kepada Nabi Muhammad. Yang pada pertama Nabi Muhammad tu ahli sihir lah. Padahalnya yang membawa kitab Al-Quran, mesej. Assalamualaikum cikgu. Jangan sakit. Jadi apa yang pada Nabi Muhammad tu memerintah Mekah aja. Nabi Muhammad hanyalah menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan, daripada bunuh anak perempuan, kepada memuliakan golongan perempuan, daripada meminum arak menjadi suatu society ataupun suatu komuniti yang harmoni. Tapi sidak tu hanya mementingkan diri sendiri. Tak padah Nabi Muhammad tu nak jadi ketua lah, gila kuasa. Yang nak padah Nabi Muhammad tu yang anaknya mencemohnya, menghina nenek moyang kita yang sembah berhala. Marah lah. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad hanyalah mengajak manusia kembali kepada kebenaran, iaitu menyembah Allah yang Maha Satu, Maha Esa, dan juga kembali kepada kebaikan moral yang sepatutnya manusia buat. Nampaknya mereka akan kembali menindas kita. Sekarang Abu Talib dah tak ada untuk dengan kita. Dan kita tak ada tempat nak dituju. Bilal kan? Ya. Kau? Aku Bara. Aku dan 12 lagi datang tahun lepas dengar khutbah Nabi. Dari Yathrib. Kami dah Islam sekarang. Sepenuh hati kami. Kau dengar tak? 12 umat Islam di Yathrib. Bukan. Ratusan. Nabi mesti datang ke Yathrib. Okey, kejap cikgu nak. Okay. Nakkah Nabi Muhammad daripada kecil mak dia meninggal awal, ayah dia meninggal awal, dan seterusnya apabila yang menjaganya yang punya uncle, datuknya jaga. Selepas itu Abu Talib, yakni dia punya pakcik jaganya. Dan walaupun Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, orang bencilah. Hatta Abu Lahab, pakciknya dia pun Abu Lahab bencinya. Tapi Abu Talib, dengan adanya Abu Talib, Nabi Muhammad dan orang Islam dijagalah. Tapi selepas kematian Abu Talib, pakciknya tu yang jaganya,
orang semakin mengganas, orang semakin agresif terhadap orang Islam. Okey, jom kita tengok. Jadi daripada ada 12 orang yang masuk dalam orang masuk Islam daripada Yathrib, daripada Madinah. Daripada si bukan berbelas je. Dah beratus dah ramai orang. Jadinya pun ajak kita orang Islam di Mekah tu dah teruk gila tu. Mesti kita orang kena seksa tu. Kita orang mesti datang Yathrib. Kita tengok apa yang berlaku tu. Umat Islam di Yathrib? Bukan. Ratusan. Nabi mesti datang ke Yathrib. Kami perlukan... Kita tak boleh cakap sekarang. Pesuruh Allah akan jumpa kamu di pergunungan malam ni. Ya Rasulullah, katakanlah, kau akan ke Yathrib. Peperangan berlaku di tempat kami, saudara lawan saudara, hanya kau dan ajaran kau boleh membantu. Berjanjilah, kalau kau datang, kami akan lindungi dan pertahankan kau. Tuhan telah membukakan jalan, wahai pesuruh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju dan baginda mengarahkan kami ke Yathrib. Jadi apa yang mereka plan adalah apa yang berlaku di Yathrib, yakni Madinah, ada berlaku perang saudara. Ada berlaku ketidakadilan sesama mereka, masyarakat kucar kacir lah. Apalagi dari segi ekonomi dia telah ditindas oleh kaum Yahudi dan juga berlakunya perang saudara dan juga ketidakharmonian berlaku di Yathrib. Jadinya yang punya nak minta Nabi Muhammad datang ke Madinah dan juga mengetuai mereka, jadi leader, jadi ketua mereka supaya keadaan menjadi pulih. Jadi Nabi Muhammad setuju dan berlakulah hijrah yang kedua, iaitu hijrah ke kota Madinah. Jom kita tengok. Saya takut nak keluar malam, Mak. Rasulullah tak mahu sesiapa pun tahu kita pergi. Kenapa tak boleh ikut yang lain? Kita tak boleh keluar pada masa yang sama. Terlalu berbahaya. Ayo kita. Umar Nabi Muhammad itu sekali. Semua orang Islam dah pergi, tapi Muhammad ada yang melindungi. Dia masih di sini. Sekarang, sudah tiba masanya kita buat keputusan apa kita nak buat dengan Muhammad. Umpan dalam penjara. Tidak, usirlah itu. Ya, bawa dia ke hutan dan kerjakan dia. Biarkan dia. Dia dah tak ada di Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Mana tahu dia akan bina empire di Yathrib? Apa kata? Bunuh dia. Tapi sesiapa bunuh dia akan diserang orang Muhammad. Dan yang lain, siapa yang akan bunuh dia? Siapa kata cuma seorang lantik lelaki gagah daripada setiap kumpulan dan bunuh dia bersama-sama. Dengan cara itu, semua orang bertanggungjawab. Okey, jadi apa yang berlaku adalah nak bunuh Nabi Muhammad bukan senang bagi kaum Quraisy dan orang kafir tu, kerana mereka pada waktu itu, walaupun kita di Malaysia ni hidup orang Melayu, orang India dan juga orang Cina, berbagai bangsa, Iban, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Orang Arab, mereka ni hidup dalam bentuk tribe, dalam bentuk klan, apa panggil? Kaum. Kaum Quraisy adalah salah satu kaum lain dan kaum lain. Mereka macam satu keluarga besar. Dan apabila kita bunuh seorang daripada keluarga lain, daripada kaum lain, sejak sama kaum itu akan berperang. Jadi kalau seseorang bunuh Nabi Muhammad, keluarga Quraisy akan berbunuhlah. Jadi apa yang orang yang menghasut tadi, dia kata, siapa kata
seorang je yang kena bunuh. Kau lantik setiap orang kuat daripada setiap kaum untuk bunuh Nabi Muhammad dalam ni lah secara kerjasama. Jadi orang si boleh nak berperang sesama sendiri. Sangat pelik. Adalah nanti yang ingin membalas dendam. Mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Jadi selepas semua umat Islam dah pergi dah pun ke Yathrib, dah bertolak dah pergi, Nabi Muhammad dia kata Nabi Muhammad masih ada lagi di Mekah tu sebenarnya. Apa kata kita bunuh sidak tu? Yang bunuh Nabi. Jadi sewaktu Nabi Muhammad sedang tidur. Jadi apa yang berlaku sebenarnya di tempat tidur Nabi Muhammad bukan ada Nabi Muhammad. Jom kita tengok ada siapa sebenarnya. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian, Bila malam semakin larut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Dengan kekuasaan Allah, mukjizat dan pertolongan Allah, Nabi Muhammadnya sidak rusuh serbu masuk dalam rumah. Mereka tunggu Nabi Muhammad sembahyang subuh. Bilanya keluar barunya nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi dengan mukjizat Allah, asasin ataupun pembunuh ni dia tertidur waktu tunggu. Waktu tidur. Nabi Muhammad pun Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Mekah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. jadi tidak guna jalan lagi. Tidak pergi guna jalan yang ada gua. Tidak tunggu dalam gua. Kamu semua di sini menunggu Muhammad. Aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. Itu mustahil. Mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat cari dia. Pergi! Ikut sini. Ke pergunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni. Bodoh! Lewat malam itu, sebelum bertolak
Jadi apa yang berlaku tadi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar, yang ganti Nabi Muhammad tidur di tempat katilnya di rumahnya tadi bukan Abu Bakar, Ali. Sahabat Ali bin Abi Talib. Nama kelas kita orang asalnya. Nama kelas tahun 4. Nama kelas kamu Osman kan? Jadi apabila Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua, sekali lagi pertolongan Allah, ada labah-labah yang membina sarang untuk gua tersebut. Jadi bila orang kafir datang ke gua ya, ini boleh orang masuk dalam gua tu mun masih ada lagi sarang tanpa merosakkan sarang, enak. Cemialah. Ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Makkah. Kota itu penuh dengan kenangan. Anak-anaknya lahir di sana. Di sana juga istrinya wafat. Baginda bersabda, daripada semua tempat, kaulah tempat paling berarti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan kerana kaumku mengusirku, aku takkan tinggalkan kau. Nabi Muhammad sangat sayang keluarga mereka. Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Ini adalah orang Islam juga. Nabi dah sampai. Nabi dah sampai. Memang syair itu ataupun lagu ataupun dendangan tu memang dinyanyikan oleh memang didendangkan oleh mereka waktu Nabi Muhammad datang. Ta'al badru alaina, telah datangnya bulan kepada kita. Untuk pertama kalinya, kami beribadat tanpa rasa takut. Waktu siangnya panjang, kami terpaksa bekerja keras. Tapi kami rasa sungguh gembira. Raja dah, sana tu. Sini Hadi. Saya nak tolong ayah dan Malai bina masjid. Selepas mengaji, Nabi kan suruh belajar mengaji. Ayah, saya nak tolong ayah. Belajar dulu. Limpahkanlah pada umatmu. Pandainya. Boleh saya ke masjid sekarang? Pergilah Hadi. Dan limpahkan. Limpahilah dengan banyaknya. Ini untuk cikgu. Cantiknya. Bersuruh Allah, biar aku yang angkat. Kau seorang Nabi. Pakcik pergi berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika salat. Baginda menulis satu watikan, mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman, tak kira bangsa ataupun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengajak kita untuk bersolat. Allahu Akbar. Ashhadu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Ibu, adakah orang lain gembira macam kita? Udah rasa macam mana? Saya rasa... sebab... Yathrib diberi nama baru, Bandar Rasulullah. Okey, jadi itulah kisah hijrah. Kisah hijrah adalah satu kisah yang sangat penting. Lain je cikgu, lain. Best cikgu, best. Best cerita tadi. Bukan cerita memang kisah yang betul Nabi Muhammad. Jadi boleh sikit kita nak tahu cikgu. boleh sikit kita pola quiz sikit, boleh kah? Boleh. Boleh cikgu, nak main. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi kita ada berapa soalan sekejap Cikgu akan share screen. Cikgu harap semua dah tahu cara menggunakan quiz. Nah, ada berapa soalan? Ada kuis cikgu. Ada 20 soalan. Cikgu rasa ada susah sikit lah. Ada susah. sign in kuis cikgu. Kejap cikgu bagi link dulu. Okey. Jadi ada beberapa soalan yang susah sikit lah. Jadi apa kita boleh kita pilih je mana-mana yang kita rasa jawapannya ada susah. Kerana soalan-soalan ini adalah tahap sekolah menengah. Okey, jom. Cikgu dah bagi link. Jom kita masuk semua. Mukhris tahu ke cara masuk dalam Dah join dah. Okey, kita sedang tunggu sahabat yang lain. Lepas tulis nama awak, tulis tekan start kan? Tekan start. Okay, Firas dah masuk. Dah. Sementara kita tunggu cikgu nak explain. Dah cikgu dah masuk. Jadi ada buat Ikrah, ada buat Ikrah yang masuk. Saya dah masuk. Apa saya buat? Apa tadi? Apa saya buat? Si buat apa? Si pandai ya. Pandai masuk tak? Quiz. Mukhris tekan link tu. Tulis nama kita dalam website. Ada Firas, Awang Irsyad, Afia, Khawlah Husna, Alexa. Wow, ada nama orang putih Yusuf, Muhammad Berry, Sani, Mu'azzin, Clark, Uthman, Said Bahrain, Mukhris. Okey, kita ada 17 yang dah masuk daripada Boleh lah. Ayo masuk. Okey, siapa yang belum masuk? Okey, cantik. Apa yang sidik tadi? Nama versi jumpa kan nanti berapa dek? Satu minit lagi kita tunggu kemasukan daripada sahabat-sahabat yang lain. Awang Irsyad Al-Faizin. Okey, siapa? No problem. Cikgu masuk cikgu. Cikgu. Mana cikgu? Okey, kita akan mulakan dalam cikgu. Pada yang sempat masuk. Cikgu. Kami. Kita jawab sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. 20 soalan kita jawab apa yang kita mampu. Soalan yang pertama. Apakah maksud hijrah? Ya. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, peperangan Nabi Muhammad di Madinah. Yang ketiga, persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan keempat, perpindahan Nabi Muhammad ke Palestin. Yang mana satu betul? So,
Perpindahan Nabi Muhammad sallallahu Madinah. 2, 1. Tekan. Kena jauh tunggu. Adalah perpindahan Nabi. Terusnya. Apakah sebab lakukan hijrah? Permintaan apa, Meh? Apakah sebab berlakunya hijrah? Permintaan apa? Allah kah? Rasul kah? Malaikat kah? Di atas. Allah. Oh, gitu mak bapak. Jawab. Allah. Jangan sebut jawapan pada kawan-kawan. Jadi tapi cikgu sikit saya himat pun sebab soalan tu memang. Tekan 2, 1. Kamu bahawa Muhammad setiap urusan yang dilakukan Muhammad biasa berdasarkan wahyu yang diberikan dan kepada Allah lah. Pendapat dia sendiri tu nanti. Apakah yang bersama Rasulullah bersama Siapa yang bersama Rasulullah waktu masuk gua? Siapakah yang bersama Rasulullah bersama hijrah? 8, 7. Yang baring dekat katil Nabi Muhammad ya. Hadis baring. Tapi ada seorang yang sama-sama melakukan perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Siapakah dia? Cuba 5, 4, 3, 2, 1. Soalan yang keempat. Ready cikgu. Tak apa, Meh. Siapa yang bertugaskan membuat makanan sesuai Khadijah ni isteri dia kan. Khadijah adalah isteri kedua tapi dia kahwinan lepas Aisyah. Asma binti Abu Bakar. Salah dah bawa. Apa, Meh? Saidina ini tak ada dalam main terkakak. Firas kami tutup mic kita sekejap. Sebab ada takut sahabat lain Asma binti Abu Bakar. Sabar guys. Kita masih banyak peluang tu guys. Kita masih banyak peluang tu. Malah yang kelima, kita tidak dalam diberikan gua ni adalah gua yang dirinya mengasingkan diri waktu malumin 5, 4, 3, 2, 1. Tapi tepat. Maaf ah. Waktu jawapan Pak Hirot tempatnya disuruh
Siapakah yang menggantikan Rasulullah di rumah yang ketika hijrah? Rasulullah tak? Jawab cikgu. Siapakah yang menggantikan tempat Rasulullah Subhanahu Wa Taala di rumahnya ketika hijrah? Siapa yang duduk di Sayyidina Ali. 3, 2, 1. Sayyidina Ali. Nama asal Madinah ialah Yaman, Syam, Tadi waktu yang kat sana ada berbelas berbelas mana nama asal Madinah Munawwarah Madinatul Munawwarah adalah yang berikan Nabi Muhammad. Okay, jawapan adalah nama asalnya ya yang pun tak ada dalam cikgu teruslah Hajirin Muhajirin sebagai Muhajirin. Cikgu bagi tu jawapan lah cikgu. Muhajirin. Bukan orang sudah berada di Yathrib, penduduk Yathrib ataupun mereka dipanggil Ansar, maksud orang yang menolong. Muhajirin orang hijrah dan Ansar orang yang Muhajirin. Ada jawab lainnya. Okey, seterusnya soalan Hari Abu Bakar bersembunyi di hari Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala dan Abu Bakar bersembunyi di kuat. Walaupun ada dia ajar lagi. Cikgu kamu main tembak je lah. Kamu rasa mana kamu berapa hari? 3. Hari lama je. Saya betul semua. Yang ni pun tak ada, yang ni pun tak ada. Nabi Muhammad ketika berjalan hijrah. Tadi cikgu nak beritahu banyak Nabawi ubah. Ubah. Harap. Nabawi. Adalah Masjid Kuba. Ada suatu tanah Kuba yang telah Habib dan dibangun menjadi masjid. Maka berpagar yang bertap bukan bangunan yang kita ada rupanya Masjid Kuba bila ada Masjid Kuba. Nabawi. Atau game. Asalnya tanahnya ada. Itu apa? Apakah telah ditawarkan kepada siapa? Jangan. Hijau ya kan? Unta. Betul. Unta. Tapi dah angkat cerita dah.
Apa tu? Hebatnya lah pada satu. Nak baca dah. Gila, betul kan? Unta cikgu, memang unta cikgu. Unta salah. Semua ada unta. Macam murah ya. Unta betul. Unta cikgu. Katilah dia lah. Cikgu pun tahu tu lah. Unta cikgu. Unta. Ha, bila lah unta kita. 3, Unta. 2, 1. Tekan. Cikgu hantar emas. Unta. Betul ni unta. Unta cikgu, ya betul. Ambil pun si tahu. Semua betul ya. Kecuali seorang. Okey, dah menit ke-12, soalan ke-12. Yang betul ketika peristiwa ini. Okey, mula-mula rumah Nabi. Kak yang ke Kuasur, Kak yang ke Kubat, Madinah. Ataupun yang nombor 2 ni, mula-mula rumah Nabi, Kak yang turun ke Madinah. Okey, yang ketiga, rumah Nabi ke Kubat, bawa ke Kuasur, bawa ke Madinah. Mana satu? Ya, tadi kita tengoknya daripada rumah pembunuh yang tidur. Yang pelakunya suatu adegan video tu ada labah-labah yang membina sarang. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad bina masjid. Yang ketiga yang kau telah 5, 4, 3, 2. Pak join. Siapa join kah? Kita masuk balik ke Nabi. Maaf Hayen, kami isi perasan. Nak, boleh penting kalau okey. Cikgu tu tak dapat pamit. Jawapan betul. Pertama mula-mula rumah pergi ke gua dulu. Lepas gua bina masjid dulu, lepas ikut barulah sama. Yang ni cikgu tak ajar lagi, minta maaf. Sebab video yang memang hijrah bermaksud tempat kufur. Nabi Muhammad umat Islam dari Mekah ke adakah bermaksud berlumba? Adakah maksud perjalanan? Adakah maksud pindahan atau perubahan? Orang pergi ke mana? 10, 8. Yang masalah cuba masuk balik, refresh browser ataupun cepat masuk juga, tengok je lah video cikgu daripada kita. Okey, jawapannya adalah 5, 4, 3, 2. Jawapannya adalah pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah. Okey, selain daripada Palestin 3,600. Palestin. Terangkan secara detail pada soalan sekolah menengah. Kamu jangan risau kalau salah. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, selain daripada Asma tadi yang tugasan makanan, ada seorang lagi tugasnya bukan Islamnya tu. Abdullah bin Uraikah tak bukan orang Islam. Kerjanya yang diupah untuk jalan. Orang Islam yang sampai Madinah yang guna jalan biasa. Tapi Muhammad yang guna jalan yang lain sikit supaya tidak kita pergi ke Gua Sur kayaknya lalu pesisiran sungai supaya dia tidak dapat. Ya diupah apa tiga? Salah aku mengaku. Jalan penunjuk jalan. Salah.
tolong Nabi lah jadi imam untuk tunjuk jalan. Apakah Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Kuba? Okey, ini soalan mungkin kamu tak dapat jawab. Cikgu rasa inilah pola. Saya tahu cikgu. Pola masjid dirikan sebuah masjid. Kuba ia adalah suatu tempat yang beli satu kawasan daripada tuannya pun sekolah masjid. Pilih dirikan masjid. Masjid bagi komisiun kita. Karena pada masa itu Semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Jumaat dah. Cikgu rasa dia pernah masjid. Tapi yang paling pentingnya jawapan salah betul sih. Pentinglah. Yang adalah masjid pada waktu itu penting untuk penyatuan umat. Tempat kita tempat berlakunya syura, yakni meeting berbincang yang penting. Okey, jom kita tengok jawapan. Mendirikan sebuah salah saya cikgu. 17. Yang soalan sakit atau tak? Di antara panjang. Di antara strategi dakwah Nabi di Madinah mempersaudarakan dengan kaum Ansar, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan kaum Ansar yang bernama kamu main pilih je. Cikgu, nak ni cikgu. Cikgu nak ni. Kami si tahu juga. Si ingat. Bin Jabal. Ataupun Kharijah. Macam Ibnu Malik ataupun Kharijah. Cikgu tak hafal lah. Muaz bin Jabal. Alamak. Allah. Tu salah. Betul. Ali. Wah, salah. Jawapan cikgu salah. Kharijah. Sama cikgu. Kami pun sama cikgu. Salah cikgu. Pada tahun Masihi kah? Atau tahun ke-13 kenabian telah datang rombongan yang berasal dari Madinah untuk menemui Rasulullah masuk ke Islam dan menyatakan sumpah di tempat ini adalah cara yang berlaku sebelum hijrah. Ini adalah pertemuan Muhammad kaum Yathrib dan ianya dipanggil sebagai perjanjian Aqabah sebab nama tempat yang tidak betul. Maklum Linda, nanti belanja makanan anak-anak. 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Bukit Aqaba. Lupa. Ada 3 soalan lagi. Perjanjian apa-apa soalnya. Berapa kali? Perjanjian apakah dalam 4 kali. Aku nyapa Islaman beberapa dan akhirnya 2 kali perjanjian 5 kali. 5 betul.
Madinah diangkat Piagam pada tahun Madinah 622 setelah Nali Okey, piagam Madinah itu adalah bila mereka jadi kuat. Buat piagam. Piagam ni adalah Quran, ini rules. Okey, undang-undang yang mutlak. Antara ketua semua boleh anut agama masing-masing, tapi sana hormat. Tidak boleh berlakunya pembunuhan. Ada banyak undang-undang. Lima, empat, tiga, dua, satu. Rukun negara. Rukun negara. Lima, empat, tiga, dua, satu. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kepercayaan kepada Tuhan, Empat, kepada Raja tiga, keluhuran, satu. kedaulatan. Empat, tiga, dua, satu. Alhamdulillah salah. Sahibatul Madinah. Sahibatul Madinah. Lama lagi kan cikgu. Bila habis itu. Tapi lembaga betul tu. Cikgu lama lagi lah cikgu. Okay, soalan yang terakhir. Satu je. Sekarang aku bahagia. Okay, terakhir soalan Jadi perjanjian apapun bersama antara lain kecuali kami kami akan mempersekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan membunuh. Itu mas kuih lah. Banyak anak salah. Tak cikgu. Okey, pilih. 5, 4, 3, 2, 1. Nabi asal Madinah. Tempat pertama di oleh Kami betul 13, salah 13. Pertama dipanggil oleh Mariza dan juga Faiz. Tempat kedua dipanggil oleh Muazzin. Tempat ketiga dipanggil oleh Firash Darwish dan juga Utsman. Tempat yang keempat Alexa. Tempat yang kelima Sadi, Murni, Berry, Frid, Orang Irsyad, Lar. Tempat yang keenam Nat. Tempat ke-7 aku. Ikuti Khaulah. Kami nomor 2. Ya, Okey, saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum.